Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam bahagia sedang penonton yang dihormati sekalian. Di sini rancangan radio, televisyen dan siaran radio bahasa Melayu di selatan Thailand. Memang kita telah bincang pada episod yang terdahulu kedudukan bahasa Melayu di wilayah selatan kita ini. Dan juga memperbincangkan adakah dalam bahasa Melayu kita masih hidup ataupun memang jawapan kita adalah masih hidup. Dari ini kita episod baru adalah bahasa Melayu di sini memang di 3 wilayah ini sedang menghadapi cabaran-cabaran, dan pada kami ini untuk mempertabatkan bahasa Melayu untuk mengatasi cabaran dan sebagainya, kita memperbincangkan masalah-masalah atau permasalahan dalam beberapa anasir ataupun beberapa faktor, kerana faktor-faktor inilah yang menyebabkan bahasa Melayu ini lemah atau bahasa Melayu dalam kedudukan yang peningkatan. Yang pertamanya faktor ataupun unsur keluarga. Yang kedua ialah penghayatan dalam kehidupan harian. Maksud saya di sini ialah penghayatan bahasa Melayu dalam kehidupan harian, dan juga penghayatan bahasa Melayu dalam penggunaan istilah-istilah ilmiah. Dan yang terakhir, unsur terakhir yang kita nak bincang di sini ialah memang dari ini kita mencadangkan peningkatan bahasa Melayu ke arah bahasa antarabangsa untuk menyelaraskan dengan kedudukan ASEAN di hari ini. Sedang penonton yang dihormati sekalian, yang saya sebut tadi unsur-unsur itu memang saya buat perbincangan dengan ahli fana kita. Pertamanya Ustaz Syukri Datu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Ustaz Abdul Rahman Sulong. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perbincangan kita pada hari ini ialah kita untuk mengenal pasti permasalahan bahasa Melayu mengikut unsur-unsur yang saya sebut tadi. Yang pertama, bagaimana kalau kita bincang masalah keluarga dengan kedudukan bahasa Melayu di hari ini? Pada Ustaz Abdul Rahman. Ya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ibrahim. Ya. Jadi permasalahan dalam keluarga. Ya. Nah, kita fokus itu dulu. Jadi kalau lihat ikut pandangan saya dan apa yang saya alami, sekarang ni bahasa Melayu, terutama je bahasa Melayu dialek petani tu, kalaulah kita lihat di kampung-kampung, di mana-mana kampung yang agak jauh sikit daripada kemajuan, bahasa Melayu tetap masih diguna. Sejak daripada pagi sampai tidur. Sejak daripada bangun sampai tidur, guna dalam percakapan harian. Dia guna di antara mak dan ayah, ibu dan bapa, keluarga, sanak saudara dan sebagainya, masih guna bahasa Melayu. Tapi walaupun begitu, bahasa Siam tu ada dimasuk-masukkan sikit-sikit, ada diselit-selit, seperti perkataan tamada. Nah, benda-benda selalu diguna dengan cara tak sedar dan juga secara sedar. Setengah orang tu sedar kata dia guna ini bahasa Siam, yang ni tak sedar, ada juga. Tapi memang bahasa Melayu tu taklah kritik sangat. Masalah dia tu kalau kita pergi kat kampung tu taklah kritik, bukan tak teruk sangat. Tapi kalau kita berbalik kepada masyarakat-masyarakat yang hidup dalam bandar, masyarakat Melayu juga, tapi yang hidup dalam bandar, sepertinya dalam bandar petani, bandar jala, bandar naratiwat, dan sebagainya. Nah, kita tengok dalam bandar tu, dan juga keluarga-keluarga orang tu pelajar, khususnya orang belajar-belajar BBA, MA, dah perinjak. Dah di sini ada boleh kerja-kerja kerajaan, kerja apa semua tu, dia lebih lancar. Mungkin dia nak bahasa Melayu, tapi bahasa dia lebih lancar. Istilah-istilah tu dia dapat menguasai bahasa Siam tu lebih daripada bahasa Melayu. Lalu mengguna bahasa Siam lebih banyak daripada bahasa Melayu. Ataupun kalau nak banding dengan penduduk-penduduk di kampung tu, bahasa Siam yang diguna tu adalah lebih banyak daripada penduduk-penduduk kampung. Ada setengah-setengah keluarga tu, kalau dalam mana terus cakap bahasa Siam dengan di dalam keluarga.
dalam keluarga. Tapi dalam masa yang sama, kita masih terdapat semua mereka-mereka ni masih faham bahasa Melayu, masih boleh bercakap bahasa Melayu, tapi lebih lancar Siam daripada bahasa Melayu. Itu ikut hemat saya dan pengalaman saya jumpai. Ya, terima kasih Ustaz Abdul Rahman. Itulah masalah hari ini, keluarga ni adalah yang mungkin ni yang tak terasa kata bahasa Melayu ini jadi bahasa yang boleh diguna sekarang di tempat kita dan juga di tempat di peringkat antarabangsa. Kalau kita terbiarlah bahasa Melayu, kita biar kita helak begitulah, kemungkinan anak kita tu setengah tu apabila dia mengaji tinggi, peringkat yang lebih tinggi, dia terlalu lancar bahasa Melayu bagaimana Ustaz kata tadi, dia jadi tabi'i ataupun jadi perkara biasa dia nak cakap dalam keluarga tu dengan bahasa Thai. Itulah menjadi satu kelemahan masyarakat kata. Masyarakat kita dengan cara tak tersedar, memang dia masih kasih pada bahasa, dia nak pada anak dia cakap Melayu, dia nak kepada orang ni cakap Melayu dan cakap Thai. Tetapi kerana dia terpengaruh dengan bahasa-bahasa di luar tu, luar pada rumah dia maksudnya, itu adalah satu perkara yang kita mengambil perhatian di sini supaya kita sama dapat memperbaikikan melalui unsur keluarga. Katanya apabila keluarga tu, apabila ayah jadi guru, jadi kru lah, ibu jadi kru, anak orang ngaji tu pakai tak apa nak kecek Melayu lah. Tetapi hari ininya saya nampaknya banyak sedar lah benar-benar lagu tu. Dan apakah unsur-unsur yang penghayatan bahasa Melayu secara ilmiah dan juga dalam kehidupan harian ni, memang kita juga cara ilmiah lebih terpengaruh lah seperti kata tadi. Apabila dia mengaji tinggi, kelulusan di peringkat BA dan sebagainya, istilah-istilah yang guna kalau dia habis universiti dalam negeri ke, dia guna istilah-istilah ataupun technical term tu dengan bahasa Thai. Dia nak sebut ke apa tu tak terlintas dengan bahasa yang bukan bahasa Thai, dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa Arab ke. Orang habis Arab guna bahasa Arab banyak ke. Orang habis Malaysia, orang habis negara-negara yang agak tak maju dari segi bahasa Inggeris ni, dia guna technical term ataupun istilah-istilah dengan bahasa Inggeris. Itu hari ni tu benda tu ialah menjadi permasalahan kepada kita. Setengah heboh ataupun cakap melalui radio dan sebagainya, tidak ada tidak ada kemampuan atau kemahiran dalam nak sebut bahasa yang bukan dengan bahasa Thai ataupun dengan bahasa Melayu tempat kita di sini kena jadi bahasa payah sikit. Begitulah saya minta Ustaz Syukri memberi penguraian sedikit banyak unsur penghayatan bahasa dalam kehidupan harian ini, macam anak kita lagu mana, isteri kita kalau boleh cakap Sia dan dia boleh cakap Melayu, apakah isteri kita tu kena letak diri lagu mana terhadap anak dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Juruhebah yang sudi melontarkan soalan yang agaknya menjadi satu isu dalam masyarakat kita sejagat. Jadi kalau kita tengok, kita lihat dalam kenyataan realiti pada hari ini, oleh yang kebanyakan masyarakat kita ni yang terikat dengan tradisi dan bahasa Melayu, tetapi kalau kita mari kepada masyarakat bandar, maknanya ada campur-campur dan setengah-setengahnya, kebanyakannya dalam urusan harian mereka digunakan dengan bahasa Thai. Ini satu kenyataan yang agaknya terpekini. Saya khususnya dok buat pelajar yang ada interview untuk ke Malaysia, pekat mendengar. Jadi ibu bapa mereka melalui kesan oleh kerana anak mereka tak dapat dengan berkomunikasi bahasa Melayu. Ini lepas peluang yang agak keemasan bagi mereka. Oleh kerana manakala melalui interview ataupun pemeriksaan baik, kerajaan Malaysia dia bagikan soalan dengan bahasa Melayu, tidak ada bahasa Thai dan bahasa Arab. Maka walaupun anak saudara boleh masuk ke ke pekat sekolah kerajaan, tetapi mereka tak nak berkomunikasi dengan bahasa Melayu, satu peluang yang hilang bagi mereka. Ini kebanyakannya kehausan ataupun sifat bahasa rugi lah bagi mereka tu telah ternyata bagi dia. Sebab tu dah hari ni kita tengok era-era untuk memperbaikkan bahasa Melayu tu dah mula dengan melalui perkembangan ilmiah, baik kita ada muhadarah, kita ada channel-channel bahasa Melayu,
Dan lebih-lebih lagi kita akan lompat ke langkah ke dunia yang luar. Sebelah dulunya aku ni duduk di wilayah atau naik ke Bangkok dah cukup. Tetapi oleh kerana di hari ini dunia yang AEC akan timbul ni, manusia sekurang-kurangnya dia melangkah ke depan, pergi ke jiran di Malaysia, baik Indonesia, baik Brunei, baik. Ini adalah satu peluang bagi anak cucu saudara yang kalaulah dapat menguasai bahasa ibunda, satu peluang yang agaknya keemasan yang sama-sama kita harapkan. Semoga menjadi kenyataan dan menjadi bekal bagi mereka di masa depan. Jadi hari ini kita tengoknya cara masalah yang kita pernah cakap dengan orang-orang yang alim dalam ilmu bahasa Melayu ni, masalah lah ni ilmiah tu, istilah-istilah tu, kita banyak nak ambil istilah-istilah pada bahasa lain ya. Dan juga penghayatan kehidupan tu duduk di kebiasaan. Macam kanak-kanak Lebanon ni, dia pergi beli barang di supermarket, barang di 7-Eleven dan sebagainya, dia selalu barang dia kenal dengan bahasa Thai ya. Dan inilah keluarga dalam setengah lebih lagi yang berdia ataupun duduk Lebanon ni, itu jadi satu masalah hari ni. Satu masalah. Maka kita pergi pula perbincangan kita kepada macam mana kita cari penyelesaian. Tapi sebelum pada nak ke situ, hari ni ada satu cabaran terhadap masyarakat Melayu di sini tu. Semasa sekarang ni tu ada perkembangan bahasa kerana kita nak bergantung kepada kedudukan ASEAN. Macam kita pun nak hantar anak kita mengaji di Malaysia, mengaji di Singapura, mengaji di Brunei, mengaji di Indonesia dan sebagainya. Sesengah seperti Pak Ustaz kata tadi lah, setengah-setengah anak kita ni dapat scholarship ataupun dapat modal hantar mengaji di Malaysia. Kalau dia mengaji dengan cara cemerlang, dengan cara berjaya tu, dia akan lulus sampai akhirnya di pihak Malaysia tu dia bagi sumbangan, bagi bantuan, bagi duit bantuan dan sebagainya. Anak kita cemerlang. Tetapi kerana lekat di bahasa tadi, lekat di bahasa tadi, itu adalah satu cabaran kepada masyarakat kita berhubung dengan masalah untuk peningkatan bahasa Melayu ke arah bahasa antarabangsa. Maka di sinilah kita nak buat perbincangan bagaimana kita kedudukan tempat kita ni dalam mengarahkan peningkatan bahasa Melayu tu menuju ke antarabangsa. Sesungguhnya tu duk bincang masalah bahasa terpaksa, bahasa tak ada tulisan, bahasa ada tulisan, bahasa cekak tu cakap. Kita jelas dalam ni bahasa terpaksa ni memang bahasa Melayu dan bahasa dialek tempat kita. Cuma nak ubah sikitnya menjadi bahasa antarabangsa ni ialah bahasa baku. Pada bahasa yang betul kita sebut betul dengan huruf. Apabila kita tulis menulis, apa yang kita kata, apa yang kita boleh tulis, itu panggil bahasa baku. Maka ini perbincangan kepada Ustaz Abdul Rahman. Ya, terima kasih. Maksudnya khusus bahasa ilmiah. Ya. Macam mana? Bahasa ilmiah membawa kepada bahasa antarabangsa. Bahasa antarabangsa. Ya. Permasalahannya, kita nak kecek pasal permasalahan. Ya. Jadi permasalahannya sekarang ni, kalau kita lihat, macam saya cakap tadi, boleh dikatakan orang-orang Melayu petani ni mampu bercakap Melayu dialek petani. Tapi kalaulah kita nak minta dia bercakap Melayu, dialek Malaysia, dialek Indonesia dan sebagainya, ataupun diistilahkan bahasa Melayu baku, bahasa Melayu baku, membuatkan orang-orang kita di sini tak mampu bercakap dengan secara betul, secara jelas. Terkadang kalaulah kita dapati orang kita jumpa dengan orang Malaysia, jumpa dengan orang Brunei, jumpa dengan Indonesia, kadang bercakap di sana adalah perkataan-perkataan dan juga ayat-ayat, struktur ayat yang dia guna tak dapat memahami yang mana penutur bahasa Melayu asli tu tak memahami bahasa kita. Sebagai contoh, ada berlaku orang petani kita masa belajar di Sudan. Orang Indonesia melawat ke rumah dia. Dia pun biasa, petani ni biasa sifat pelembut, baik dengan orang lain. Dia buat teh. Teh tu panggil teh. Buat teh, kemudian dia unjuk bagi kepada Indonesia. Dia kata macam mana? Makailah. Makailah. Tak makai.
Suruh makan tak makan. Minumlah. Orang pun tak minum. Apa ni sombong ke? Macam mana? Akhir-akhir dia kata, hiruplah. Dia orang pun tak makan juga. Kenapa dia tak tahu kata, Malaysia, Indonesia dia kata, jemput makan, jemput minum. Penggunaan tu ada istiadat. Cara dia, kita kalau hutan ni, makan. Itu sungguh dah tu. Tutur dah tu kita nak bagi dengan ikhlas. Manusia kata awak Jemput makan. Kalau jemput makan tu okey dia makan. Jadi nak kata kita nak bagi tahu bahawa orang Melayu petani ni dia tak tahu bahasa pesuratan dengan secara jelas. Dia hanya mampu bercakap bahasa Melayu dialek petani. Yang mana dialek petani ni agak mirip, agak sama dengan Kelantan. Sebab tu kalau dengan Kelantan tu okey. Tapi sekarang ni pun kalau nak pergi banding semua istilah-istilah tu tak boleh kata 100% boleh guna di Malaysia, di Kelantan. Sebab tu itu adalah permasalahan. Permasalahan segi istilah-istilah tu. Jadi kita perlulah kena meningkatkan diri kita. Macam mana? Walaupun kita ni orang lain tu dengar dah bahasa Melayu, tapi macam mana dia orang tak faham? Tak faham semua satu kata apa yang kita tuturkan. Itu permasalahan. Memang kita terima kasih Pak Abdul Rahman. Memang setengah tahu nak pergi kerja Malaysia, saya nak pergi kerja Malaysia, tak pandai cakap Melayu. Tapi hidup le 3 hari, kita kata ke tak? Kita kecek pasal kita, kecek pasal kita kecek sini. Kita pergi ke Malaysia, saya selalu jumpa di Penang, jumpa di Kedah, jumpa kita di Kuala Lumpur, banyaklah yang kerja di sana. Berapa hari kamu datang sini, kamu faham bahasa Melayu? Tak sampai sebulan. Berarti bahasa yang kita ada ini sudah guna bahasa Melayu, cuma alih sedikit je. Beralih daripada bahasa cakap hari ya, tak ada hujung. Kita ni tak ada hujung. Kalau titik tak ada hujung. Bagi tambah hujung sikit, kita ni makan, pergi sana jadi makan. Kau dah tu aja. Tak ada payah ni. Inilah bahasa tempatan kita yang humbi, yang boleh hubung. Itu cara kita meningkatkan bahasa kita ke mereka dikatakan bahasa baku. Bahasa kita bercakap, bahasa kita tulis. Bahasa kita tulis tak ada kalau bercakap tak boleh tulis pada. Macam bahasa tak ada, ya cakap tak boleh tulis. Kalau nak tulis bahasa tengah. Kita begitu juga, kita cakap, dah ada kita tak boleh tulis. Apa beza nak tulis bahasa cakap kita tu, kena tulis dengan bahasa baku, bahasa tengah. Dari sini, itulah permasalahan kita. Dan untuk mengatasi masalah, kita mari bincang di sini. Masih ada lagi 7 minit ini, kita perbincangkan mengatasi masalah dan buat persediaan dalam menghadapi cabaran yang kita kata tadi. Dalam arti kata kita bergerak untuk membinakan bahasa Melayu atau memertabakkan bahasa kita sendiri. Memertabak ni akid tarah. Akid tarah kita ni nak boleh widang ada demo sana tu. Macam kita kecek sini pagi duduk sana boleh 2-3 hari kita boleh kecek, tak ada payahnya. Tapi kalau banding orang tak pandai kecek Melayu duk anjay ku patelung tu, pergi duduk setahun pun tak boleh kecek. Tapi kita memertabak di sini nak akid tarah ada dah. Nak bubur pucuk ada dah. Kita kata, maka di sini kita buat perbincangannya ialah dengan melalui beberapa panggil institusi. Peranan dalam peranan untuk mempertabakkan bahasa ini satu-satunya institusi pendidikan. Yang kita ada hari ini macam seperti sekolah tadika, sekolah-sekolah yang 2 aliran, sekolah pondok dan sebagainya. Itu bagaimana kita nak bincang masalah peranan lagu ni, nak menekan lagu mana. Kita tengok hari ni tu sekolah-sekolah duduk peringkat tinggi sikit tu, pasal nak terlupa dengan bahasa Melayu. Tak apa nak ambil mari menekankan, tak apa nak menupukan bahasa Melayu, kata kita mertabakkan, kita meninggikan. Setengah ngajar bahasa Melayu tu ambil bahasa Sia, hurai bahasa Sia. Sedangkan kita ni pandai cakap Melayu. Tapi apabila ngajar bahasa Melayu, ambil bahasa Sia, bahasa tengah pengataran. Apakah ini tak kena dengan konsep pembelajaran dan pengajaran? Kita sudah pandai kalau bahasa Inggeris, ambil bahasa Inggeris, mengajar bahasa Inggeris, cakap bahasa Inggeris, banyak, mudahlah pandai. Inilah yang tengah peranan muassasah ataupun institusi pendidikan ni. Bagaimana kita nak berbincang pada Ustaz Syukri? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok pusat pendidikan adalah tu nadi. Satu nadi atau jiwa untuk menggerakkan bahasa untuk menunjukkan ke jalan yang lebih baik. Sebab itu dah hari ini nak maju tak majunya kita terserahlah pada institusi pendidikan. Bermula pada tadika, sekolah aliran, sekolah agama rakyat dan pusat pengajian IPT dan seterusnya. Maka inilah yang terletak
sejauh manakah peranan mereka untuk mempertabatkan bahasa. Okey. Baik. Kalau kita lihat di hari ini, kita tengok banyak dah perkembangan di antara MOU di antara negeri kita, sekolah Thailand ke Malaysia. Sebab saya belajar sekolah kerajaan, mengajar kerajaan, satu dasar kerajaan, tiap-tiap sekolah mencari buddy school. Buddy school. Maka alhamdulillah kita di hari ini kerajaan telah buat buddy school dengan beberapa sekolah yang terutama, khususnya di Semenanjung Malaysia. Di Kedah baik, di Sekolah Sultan Ismail, di Petera, di Kota Baru. Ini adalah satu langkah pertama. Maka kita khususnya kita 3 wilayah ni kita ada modal, kita dah langkah 3 langkah, 4 langkah. Alangkah baik kita 7 ke 5, 6, 7 hingga sampai 10. Tetapi skala kerajaan yang majoritinya pelajar pada agama Buza, orang Siam, mereka kena mula kosong lagi. Kena mula kosong untuk menjadikan buddy school dengan sekolah-sekolah luar negeri. Kalau lah kita tengok sebelah Isan, mereka adalah buddy school dengan Kamboja, dengan Vietnam, dengan Laos sebagainya. Tetapi kita di selatan, kita kena buddy school dengan sekolahnya di Malaysia. Maka di sinilah langkah utama yang kita memperbaikan di sekolah dulu. Sebelum kita mencari buddy school luar negeri, kita memperbetulkan langkah-langkah kurikulum kita dan proses tentang bahasa kepada pelajar kita dulu. Wassalam. Itulah, terima kasih. Maksudnya peranan institusi pendidikan tempat kita ni memang kita harus menumpukan kepada untuk membangunkan bahasa. Dan bagaimana Ustaz Abdul Rahman Sulong kita tentang peranan sekolah-sekolah tadi, dan juga apakah kita perlu mengadakan Dewan Bahasa untuk menyelaraskan dengan ASEAN. Ya, terima kasih. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah yang kita sebut tadi, memang di sana ada banyak cara. Banyak, sama ada berbentuk institusi dan juga cara-cara lain. Contohnya yang saya nampak sekarang ni, yang paling besarnya Ustaz Syukri ayat tadi kata di tadika, di sekolah, di ma'had, di IPT, Institut Pengajian Tinggi, pasti kena guna bahasa Melayu ni sebagai salah satu bahasa. Bahasa kena memperhidupkan. Kerana benda ni bukan salah. Kalau kita tengok dari segi laksud kurikulum tu, kurikulum memang ada bahasa Melayu, bahasa Arab, dan sebagai bahasa hantaran, dan juga sebagai bahasa luar. Bahasa Melayu memang tidak salah dengan mana-mana pihak, kerana ada dalam kurikulum. Cuma persoalannya di sekolah, kalaulah di sekolah, adakah guru tu betul-betul berkemahiran? Adakah dia betul-betul guna bahasa Melayu baku pada pelajar, cakap bahasa Melayu baku hingga pelajar tu faham bahasa Melayu baku dan sebagainya? Itu persoalan. Jadi untuk masa singkat ni mungkin kita tak boleh bincang dengan cara tu lah. Kemudian khususnya kepada Dewan Bahasa. Dewan Bahasa ini memang betul-betul perlu, betul-betul penting. Kerana kita di petani sekarang ni, di Satatan ni belum ada Dewan Bahasa. Tak sama dengan Indonesia, tak sama dengan Malaysia. Saya bagi contoh di Malaysia, ejaan bahasa Melayu Malaysia, nak tahu betul tak betul kena tengok Kamus Dewan. Kalau dah tak betul dengan, tak sama dengan Kamus Dewan, dikira salah walaupun dipaham. Jadi kalau kita di petani, kamus apa yang kita guna? Apakah kamus yang kita guna? Kamus Melayu, kamus Dewan ke kamus mana? Semua tu masing-masing tulis ikut perasaan, ikut kehendak sendiri. Terima kasih. Kerana masa tak mengizinkan, maka dari ini perancangan radio, televisyen dan siaran radio bahasa Melayu di Selatan Thai, saya terpaksa kita tinggal, dan kita akan jumpa lagi insyaAllah pada pusingan lain, insyaAllah pada episod lain. Sudah ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.